Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif bab 1 pada muka surat 27 hingga 29. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Soalan A. Jawapannya ya, sebab ia mengandungi satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa tertingginya ialah 2. Soalan B. Yang ni juga melibatkan satu pemboleh ubah sahaja iaitu Y dan kuasa tertingginya juga adalah 2. Jadi jawapannya ialah ya. Soalan C. Jawapannya bukan. Kerana dalam ungkapan ini terdapat dua pemboleh ubah iaitu A dan B. Soalan D juga bukan sebab di sini pemboleh ubahnya ialah M tapi kuasa tertingginya adalah 1. Soalan E ya sebab pemboleh ubahnya hanya ada 1, kuasa tertingginya juga adalah 2. Soalan F ya sebab satu pemboleh ubah sahaja iaitu A dan kuasa tertingginya juga adalah 2. Soalan 2. Nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Kita tahu bahawa paksi simetri adalah satu garis yang membahagikan suatu graf kepada dua belah yang sama, iaitu ia juga selari dengan paksi Y. Jadi kita ambilkan nilai ini untuk soalan A, ambil nilai ini negatif 2, tambah dengan 6 ni dan dibahagi dengan 2. Oleh itu persamaan paksi simetri adalah X sama dengan 2. Soalan B, dia berikan koordinat, kita fokus kepada koordinat X sahaja. Ambil koordinat negatif 1 ini, tambah dengan koordinat X koordinat ini, iaitu 7, kemudian bahagi 2. Jadi jawapannya adalah X sama dengan 3. Soalan 3. Selesaikan setiap persamaan kuadratik berikut. Soalan A, yang ni boleh diungkapkan sebagai 2 kuasa 2, iaitu mendapat bahagian ini. So, ini sebenarnya adalah identiti pemfaktoran. Jadi, pemfaktorannya akan seperti ini. Kemudian jawapan dia adalah X sama dengan 1/2 ataupun X sama dengan negatif 1/2. Soalan B pun sama juga. 81 ini boleh diungkapkan sebagai 9 kuasa 2. Dan ini juga adalah identiti pemfaktoran. So, kita akan dapat pemfaktoran seperti ini. Kemudian jawapan dia adalah X sama dengan 9 ataupun X sama dengan negatif 9. Soalan C. Yang ini kita kena buatkan kaedah faktor sepunya terbesar. Jadi, pemfaktorannya akan menjadi Y darab dengan Y tolak 4 sama dengan sifar. Maka jawapannya Y sama dengan sifar ataupun Y sama dengan 4. Soalan D. Persamaan ini boleh difaktorkan dengan kaedah pemfaktoran darab silang. Akan dapat pemfaktoran ini. Jadi jawapannya X sama dengan negatif 1 ataupun X sama dengan negatif 2. Soalan E pun sama juga. Dibuat dengan kaedah pemfaktoran secara darab silang. Jadi jawapannya adalah X sama dengan 5/2 ataupun X sama dengan negatif 2. Soalan F ini, kita kena kembangkan bahagian ini dulu. So, pisahkan dia menjadi dua bahagian. Kemudian kita buat pengembangan seperti biasa. Akan dapat persamaan ini. Dan ringkaskan, ia akan menjadi X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 sama dengan sifar. Jadi kita buat kaedah pemfaktoran secara darab silang. Jawapannya ialah X sama dengan 6 ataupun X sama dengan negatif 2. Soalan G, boleh dibuatkan pemfaktoran secara darab silang terus, maka jawapan dia adalah M sama dengan negatif 4 ataupun M sama dengan 1. Begitu juga dengan soalan H, kita buat pemfaktoran dengan kaedah darab silang. Jawapannya ialah P sama dengan 5/2 ataupun P sama dengan 4. Soalan I, yang ini kita kena buat pengembangan dahulu. Akan dapat persamaan ini. 18 ini dibawa ke sebelah terus menjadi negatif 18. Kemudian diringkaskan menjadi K kuasa 2 tolak 5K tolak 14 sama dengan sifar. Kemudian buat pemfaktoran secara darab silang. Maka jawapannya K sama dengan 7 ataupun K sama dengan negatif 2. Soalan J. Disebabkan kedua-dua kiri kanan ini adalah pecahan. Jadi kita buat darab silang seperti ini. Akan dapat persamaan ini. Bahagian kiri ini kita buat pengembangan. Akan dapat persamaan seperti ini. Kemudian 3 ini di bawah ke sebelah menjadi negatif 3. Yang ni akan hilang menjadi sifar di bawah. Lepas itu,
Diringkaskan lagi menjadi H kuasa 2 tolak 4 sama dengan sifar. Ini adalah identiti pemfaktoran sebab 4 ni boleh diungkapkan menjadi 2 kuasa 2. Maka pemfaktorannya adalah seperti ini. Jawapannya ialah H sama dengan 2 ataupun H sama dengan negatif 2. Soalan K. Kita kena buat pengembangan untuk bahagian kurungan ini dulu. Jadi kita tulis 2 kali bahagian dalam kurungan itu dan buat pengembangan seperti biasa. Akan dapat bahagian ini. Bahagian ini diringkaskan lagi untuk mendapat bahagian ini. Kemudian, 2 ini didarab masuk. Akan dapat sebelah kiri ini dan bahagian kanan ini dibawa terus ke sebelah kiri. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Dan akhirnya kita akan dapat persamaan yang telah diringkaskan ini. Kita buat kaedah pemfaktoran dengan darab silang. Maka jawapannya adalah X sama dengan 3/2 ataupun X sama dengan 5. Soalan 4. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah PX tolak 18 ialah sifar, ialah 2. Hitung nilai P. Keyword di sini adalah punca. Punca di sini adalah X, maksudnya nilai X adalah sama dengan 2. Jadi kita gantikan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan yang diberikan dalam soalan. Okay? Setiap X tu ganti dengan 2. Kemudian ia akan menjadi 4 tambah 2P tolak 18 sama dengan sifar. Diringkaskan lagi menjadi 2P tolak 14 sama dengan sifar. Pindah negatif 14 ke sebelah kanan. Akan dapat 2P sama dengan 14. Yang ini, kedua-dua belah ini dibahagi dengan 2. Maka akhir sekali kita akan dapat P sama dengan 7. Soalan 5. Tunjukkan bahawa persamaan kuadratik M tolak 6 dalam kurungan kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M. Boleh ditulis sebagai M kuasa 2 tolak 10M tambah 24 sama dengan sifar. Seterusnya selesaikan persamaan M tolak 6 dalam kurungan kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M. Jadi bahagian ni sama juga, kita kena pisahkan ni kepada 2 bahagian dan buat pengembangan seperti biasa. Di sini cikgu pindahkan sebelah kanan ke kiri terus. Oleh itu kita akan dapat bahagian ni. Kemudian diringkaskan menjadi persamaan ini, M kuasa 2 tolak 10M tambah 24 sama sifar. So, inilah jawapan untuk ayat pertama tadi. So, tulis ditunjukkan. Soalan kedua tadi, ingat dikata seterusnya selesaikan persamaan ini. Perhatikan, persamaan ini adalah langkah ini. Kita telah ringkaskan menjadi bahagian ini. Seterusnya maksudnya kita sambung daripada jawapan tadi dan selesaikan. Jadi bahagian ni kita boleh buat kaedah pemfaktoran secara darab silang. Maka jawapannya M sama dengan 4 atau M sama dengan 6. Soalan 6. Tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Untuk mencari koordinat x bagi titik minimum atau maksimum, kita boleh gunakan rumus ini. Jadi untuk fungsi ini, kita tentukan nilai A dan nilai B-nya dahulu. Kemudian kita gantikan ke dalam persamaan di atas. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif. Ini adalah nilai B, negatif 6. Bahagi dengan 2 darab 1. So jawapan dia X adalah sama dengan 3. Maksudnya koordinat X bagi titik minimum adalah 3. Kemudian kita gantikan nilai X sama dengan 3 ini ke dalam persamaan tadi. Jadi kita akan dapat negatif 4 sebagai jawapannya. Oleh itu, titik minimum ialah 3, negatif 4. Soalan 7. Diberi X sama dengan 4 ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik fx sama dengan 7 tambah 8x tolak x kuasa 2. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. Jadi untuk ini, diberi bahawa X sama dengan 4 ini adalah paksi simetrinya. Ingat tak paksi simetri ini akan melalui titik maksimum ataupun minimum. Jadi koordinat X-nya adalah sama dengan 4 di sini. Oleh itu kita gantikan X sama dengan 4 ke dalam fungsi itu. So kita akan dapat jawapan 23. Maka jawapannya titik maksimum ialah 4, 23. Soalan 8. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Tentukan A, koordinat titik A. Perhatikan dalam gambar raja, titik A ini sebenarnya adalah pintasan Y, iaitu nilai C dia sama dengan negatif 5.
Oleh itu, koordinat titik A adalah sifar negatif 5. Soalan B, tentukan persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri ini boleh ditentukan dengan rumus yang diterangkan pada soalan tadi, yaitu X sama dengan negatif B bahagi dengan 2A. Jadi kita tentukan nilai A dia di sini adalah negatif 1. B adalah positif 6. Oleh itu, kita ganti dalam rumus ini, kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 3, ialah persamaan paksi simetrinya. Soalan C, tentukan koordinat titik B. Kita tahu bahawa garis lurus AB ini adalah selari dengan paksi X. Maka, koordinat Y bagi titik B ini akan sama dengan koordinat Y bagi titik A, yaitu sama dengan negatif 5. Kemudian kita gantikan nilai negatif 5 ini ke dalam fungsi dan pindahkan sebelah kanan ke kiri. So, kita akan dapat persamaan di bawah. Kemudian diringkaskan menjadi X kuasa 2 tolak 6X sama dengan sifar. Kemudian kita buat pemfaktoran dengan kaedah FSTB. Jadi jawapannya X sama dengan sifar ataupun X sama dengan 6. Di sini X sama dengan sifar ini adalah koordinat X bagi titik A tadi. Cuba rujuk jawapan A tadi. Maka X sama dengan 6 ini adalah koordinat X bagi titik B. Jawapannya koordinat B ialah 6 negatif 5. Soalan D, tentukan koordinat titik maksimum P. Untuk titik P ini, koordinat X titik P ini akan sama dengan 3. Kenapa? Sebab persamaan paksi simetri di soalan B ini, ingat tak paksi simetri akan melalui koordinat titik minimum atau maksimum. Oleh itu, nilai koordinat X-nya akan sama dengan persamaan paksi simetri di sini, yaitu 3. Oleh itu, kita gantikan nilai X sama 3 ke dalam fungsi, kita akan dapat jawapan dia 4. Oleh itu, koordinat titik P ialah 3, 4. Soalan 9. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah 8x tambah c. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. A, C. Jadi, perhatikan gambar raja. C di sini adalah sama dengan 6. C dalam fungsi ini adalah pintasan y dia, yaitu 6. Soalan B, tentukan nilai M. Perhatikan pada gambar raja ini, titik M ini, koordinat X bagi M ini, adalah berada di tengah-tengah antara negatif 3 dengan negatif 1. Maka kita ambil negatif 3 tambah dengan negatif 1 bahagi dengan 2. Jawapan dia M akan sama dengan negatif 2. C. Hitung nilai A. Untuk ini kita gantikan titik negatif 1 sifar ke dalam fungsi. Di mana fungsi yang asal tadi nilai C itu sudah diganti dengan nombor 6. So, bila kita ganti, kita dapat ini diringkaskan, kemudian ini dipindah ke sebelah menjadi A sama dengan 2. Soalan D, hitungkan nilai N. Kita gantikan nilai A ini ke dalam persamaan di sini tadi, akan dapat fungsi baharu ini. Dan pada koordinat MN ini, kita tahu bahawa nilai M itu tadi adalah sama dengan negatif 2. Jadi, kita gantikan X sama dengan negatif 2 ke dalam fungsi. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 2. So, ini sebenarnya adalah koordinat Y, titik minimum tersebut, yaitu N sama dengan negatif 2. Soalan 10. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan A darab X tolak H, darab X tolak K dengan keadaan H kurang daripada K. Titik P ialah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. A. Hitung nilai H. Kedua, K. Dan ketiga, A. So, untuk soalan A1, kita tentukan apabila f(x) sama dengan sifar dulu. Kita gantikan f(x) dengan sifar ke dalam fungsi. Kemudian, yang ini kita bahagikan kedua-dua belah dengan A, kita akan dapat fungsi di bawah. Jadi, kita akan dapat dua punca, iaitu X akan sama dengan H ataupun X sama dengan K. Diberi dalam soalan, nilai H adalah kurang daripada K. So, kita rujuk gambar raja. Nilai H dengan K itu sebenarnya adalah punca bagi persamaan tersebut, yaitu 1 dengan 5. Oleh itu, jawapan H adalah yang sebelah kiri sama dengan 1. Untuk yang kedua, nilai K adalah sama dengan yang sebelah kanan, yaitu 5. Untuk soalan A3, kita gantikan nilai H dengan K ke dalam fungsi, yaitu 1 dengan 5 tadi. Akan dapat fungsi baharu ini. Kemudian kita gantikan koordinat titik ini, yaitu sifar 15 ke dalam fungsi. Akan dapat ini. Lepas tu akan diringkaskan menjadi 15 sama dengan 5A. 5 ini kita pindah ke sebelah, akan menjadi hasil bahagi. Oleh itu, nilai A akan sama dengan 3. Soalan B.
tentukan persamaan paksi simetri. Jadi, perhatikan dalam gambar raja, titik P ini berada di tengah-tengah antara 1 dengan 5. Jadi, kita ambil 1 tambah dengan 5 bahagi dengan 2, maka persamaan paksi simetri adalah X sama dengan 3. Soalan C. Nyatakan koordinat titik P. Ingat tak, persamaan pasti simetri akan melalui koordinat titik maksimum atau minimum. Oleh itu, koordinat X bagi titik minimum ini, koordinat titik P ini, akan sama dengan nilai pada persamaan pasti simetri tadi. Maksudnya, X akan sama dengan 3. Kemudian fungsi itu, kita dah ganti masuk dengan nilai A, yaitu 3. So, kita gantikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi, akan dapat bahagian ini. Ringkaskan akan dapat negatif 12. So, ini adalah koordinat Y bagi koordinat titik P. Jadi, koordinat titik P ialah 3, negatif 12. Soalan 11. Panjang bagi suatu segi empat tepat ialah X tambah 1 cm dan lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Soalan A. Ungkapkan luas segi empat L cm persegi dalam sebutan X. Maka di sini diberi bahawa panjangnya adalah X tambah 1. Dan dalam soalan dia kata, lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Maksudnya, kita ambil panjang, tolak dengan 5. So, lebar akan sama dengan X tolak 4. Jadi, kita ungkapkan luas dia. Luas segi empat tepat adalah panjang darab dengan lebar. Kemudian, kita buat pengembangan seperti biasa. Kita akan dapat bahagian ini. Dan diringkaskan, L akan sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tolak 4. Soalan B. Diberi luas segi empat tepat ialah 24 cm persegi. Hitungkan panjang dan lebar segi empat tersebut. Dalam soalan diberi bahawa nilai L adalah sama dengan 24. Kita ganti ke dalam persamaan dalam soalan A tadi. Kemudian kita pindahkan 24 ke sebelah, akan dapat persamaan ini. Dan diringkaskan menjadi X kuasa 2 tolak 3X tolak 28 sama dengan 0. Kemudian kita buat kaedah pemfaktoran secara darab silang. Akan dapat bahagian ini. Maka jawapan dia adalah X sama dengan negatif 4 ataupun X sama dengan 7. Tetapi di sini, X sama dengan negatif 4 tidak diterima sebab ini adalah berkaitan dengan panjang. Tidak dapat diukur dalam nilai negatif. Maka nilai X yang kita terima adalah 7. Jadi, panjangnya kita ganti ke dalam ungkapan tadi. So, panjang adalah 7 tambah 1, yaitu sama dengan 8. Untuk lebar, kita gantikan ke dalam ungkapan di A tadi. Maka ia sama dengan 7 tolak 4, yaitu sama dengan 3. Soalan 12. Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan panjang tapak 4y cm dan tinggi y tambah 5 cm. Raja 2 menunjukkan sebuah segi empat sama dengan panjang sisi y cm. Diberi luas segitiga melebihi luas segi empat sebanyak 39 cm persegi. Hitung beza perimeter bagi kedua-dua raja itu. Jadi pertama sekali, kita cari luas segitiga dahulu, yaitu rumusnya adalah 1/2 darab dengan tinggi darab dengan panjang tapak. Dan dia akan dapat diringkaskan bahagian ini menjadi 2y. Kemudian kita darab masuk, akan dapat jawapannya 2y kuasa 2 tambah 10y. Untuk luas segi 4, kita ambil panjang darab lebar, iaitu y darab dengan y. Jadi jawapannya adalah y kuasa 2. Dalam soalan diberi bahawa luas segitiga melebihi luas segi 4 sebanyak 39 cm persegi. Maksudnya luas segitiga tolak luas segi 4 akan sama dengan 39. Jadi kita ambil ungkapan ini tolak dengan ungkapan ini akan sama dengan 39. Kemudian 39 ini dibawa ke sebelah dan ini ditolak. Kita akan dapat persamaan ini. Seterusnya kita buat kaedah pemfaktoran dengan darab silang akan dapat faktor seperti ini. Maka y akan sama dengan 3 ataupun y sama dengan negatif 13. Tetapi y sama dengan negatif 13 tidak diterima sebab ukuran itu tak boleh dalam negatif. Maka kita terima y sama dengan 3. Oleh itu, kita ganti ke dalam ungkapan dalam soalan tadi. Tinggi segitiga adalah y tambah 5, yaitu 3 tambah 5, jawapannya 8 cm.
Panjang tapak segitiga ganti ke dalam ungkapan tadi 4y akan sama dengan 4 darab 3 iaitu 12. Gambar rajah segitiga dalam soalan ini kita potong kepada setengah. So kita ambil sebelah kanan sahaja seperti ini. Jadi tinggi dia masih 8. Tapi tapak itu 12 dibahagi 2 akan dapat 6. Kita nak cari berapakah nilai sisi ini iaitu hipotenus. Menggunakan teorem Pythagoras, H kuasa 2 akan sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Di mana bahagian ini akan sama dengan 100. Kemudian kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah menjadi punca kuasa 2 100. Maka H akan sama dengan 10 cm. Maka untuk perimeter segitiga, kita tambahkan semua sisinya yaitu 10 tambah 10 tambah 12, jawapannya 32 cm. Untuk perimeter segi empat sama, 4 kali panjang sisinya iaitu 4 darab 3 akan sama dengan 12 cm. Maka beza perimeter kedua-dua rajah itu adalah 32 tolak 12, jawapannya ialah 20 cm. Soalan 13. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah taman bunga yang berbentuk segi empat tepat ABCD. Diberi E dan F ialah dua titik pada CD dan AD masing-masing, dengan CE sama dengan DF sama dengan X meter. Panjang AF sama dengan 12 meter dan DE sama dengan 15 meter. Soalan A. Bentuk satu ungkapan bagi luas segi empat tepat ini L meter persegi dalam sebutan X. Maka kita rujuk gambar rajah. Panjang ini akan sama dengan 12 tambah dengan X. Lebar di sini akan sama dengan 15 tambah dengan X. Jadi, luas bagi segi empat tepat itu akan sama dengan panjang darab lebar. So, kita buat pengembangan seperti biasa. Akan dapat bahagian ini. Kemudian kita susun semula. Dia akan menjadi L sama dengan X kuasa 2 tambah 27X tambah dengan 180. Soalan B. Diberi luas segi empat tepat ialah 460 meter persegi. Hitung nilai X. Jadi dalam soalan diberi nilai L adalah 460. Kita gantikan ke dalam jawapan persamaan A tadi. Ni. So, kita akan dapat yang ni. Pindahkan 460 ke sebelah menjadi hasil tolak. Kita akan dapat negatif 280. Lepas tu kita buat pemfaktoran dengan kaedah darab silang. Akan dapat faktor ini. Maka jawapannya adalah X sama dengan negatif 35 ataupun X sama dengan 8. Di sini X sama dengan negatif 35 tidak dapat diterima sebab ia bernilai negatif. Maka kita terima X sama dengan 8 sahaja. Soalan C. Aiman ingin membina satu laluan kecil yang lurus dari titik E ke titik F dengan jubin yang berharga RM50 per meter. Aiman mempunyai bajet sebanyak RM1,000. Tentukan sama ada Aiman mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina laluan tersebut. Jadi, kita ambil segitiga ini sahaja, akan dapat gambar rajah ini. Di mana X itu sama dengan 8. So, ini adalah segitiga bersudut tegak. Kita pakai teorem Pythagoras lagi, maka sisi EF kuasa 2 akan sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Ini akan memberikan jawapan 289. Kuasa 2 dipindah ke sebelah menjadi punca kuasa 2, 289. Maka jawapannya EF akan sama dengan 17 meter. Diberi dalam soalan, 1 meter jubin itu akan sama dengan RM50. Jadi, jumlah harga jubin adalah 17 meter darab dengan RM50, iaitu RM850. Maka bajet Aiman adalah mencukupi. Soalan 14. Persatuan Sejarah SMK Sriwijaya telah melukis dua buah mural yang berbentuk segi empat tepat bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. A. Ungkapkan beza luas antara kedua-dua buah mural L meter persegi dalam sebutan X. Andaikan kita namakan ini sebagai mural berwarna oranye, yang ini adalah mural berwarna hijau. Maka kita kira luas mural oranye dahulu, iaitu panjang darab dengan lebarnya. Dan buat pengembangan seperti biasa. Kita akan dapat ungkapan ini. Dan ringkaskan jawapannya 3X kuasa 2 tolak 8X tolak 3. Kemudian kita cari luas mural hijau. Sama juga panjang darab dengan lebar. Kemudian kita buat pengembangan. Kita akan dapat
ungkapan ini dan diringkaskan menjadi 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Soalan minta kita cari beza luas, jadi kita ambil luas mirror oranye tolak dengan luas mirror hijau. Ini kena diletak kurungan ya, bahagian ini. Sebab lepas tu kita kena darab masuk negatif ini. Kembangkan. So, akan dapat bahagian ini, kemudian diringkaskan, L akan sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tolak 4. Soalan B. Diberi beza luas antara dua buah mirror tersebut ialah 10 meter persegi. Hitung nilai X. Dalam soalan, diberi nilai L adalah sama dengan 10. Jadi kita ganti ke dalam persamaan yang didapati dalam soalan A tadi. Kemudian, kita pindahkan 10 ke sebelah menjadi hasil tolak, kita akan dapat negatif 14. Seterusnya kita buat kaedah pemfaktoran dengan darab silang akan dapat faktor ini. Maka jawapannya X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan 7. Tetapi X sama dengan negatif 2 ini tidak diterima sebab ia bernilai negatif. Kemudian X akan sama dengan 7 diterima. Soalan C. Hitung perimeter bagi mirror yang lebih kecil. Dalam soalan ini, mirror yang lebih kecil adalah mirror hijau. Jadi kita hitung panjangnya dahulu, yaitu 2x tolak 1 ini. Kita gantikan x sama dengan 7, maka panjangnya adalah 13 meter. Lebar dalam soalan adalah x tolak 1 meter. Jadi x ganti dengan 7, tolak 1 dapat 6 meter. Perimeter adalah 2 kali panjang darab dengan 2 kali lebar. Jawapannya, perimeter adalah 38 meter. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.